Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah. Kulluhu biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Hari ini selain daripada kita boleh bangun semula, alhamdulillah, Allah berikan kesihatan pada tubuh badan kita. Allah masih berikan nikmat sihat kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut dapatlah kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang sejati. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Hari ini seperti mana biasa, pada pagi ini kita akan bacakan sedikit kitab berkenaan dengan kematian. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan terus menceritakan berkaitan berprasangka baik dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berprasangka baiklah, tuan-tuan. Apa yang terjadi semuanya Allah dah tentukan, dah tentulah benda itu tadi ialah kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada tentulah yang terbaik untuk kita sebab Allah dah aturkan. Cuma kita boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, untuk kita sentiasa walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa diberi kekuatan, sentiasa diberi kesihatan, sentiasa diberi kesabaran, dan sentiasa diberi keimanan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menempuh segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita ujian ni sebab Allah sayang, tuan-tuan. Sebab Allah sayang kita. Sebab tu Allah bagi ujian. Jadi kalau Allah tak ingat kita, tuan-tuan, Allah tak bagi ujian, nanti hang lah duduk tu. Kita pun tak apa-apa nak ingat Allah. Tapi bila mana Allah bagi ujian, Allah berikan sedikit ujian dalam hidup kita, waktu itu barulah kita rasa Allah, rupanya Allah ingat kat aku. Rupanya Allah sentiasa perhatikan aku. Itu sebab Allah berikan ujian supaya kita ni tidak lupa. Kita ni kan nasaya. Nasaya ni maksudnya pelupa, tuan-tuan. Perkataan daripada asal daripada manusia tadi, nasaya. Nasaya ni maksud dia pelupa. Jadi manusia ni perlu sentiasa diingatkan. Sama ada diingatkan dengan ujian yang Allah berikan, ataupun kita sendiri sesama manusia, kita saling ingat memperingati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita masih nak bincang berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan prasangka baik tersebut, Allah juga berprasangka baik dengan kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita ke hadis pertama pada pagi ini. Ibnu Al-Mubarak menuturkan bahawa Ibnu Abbas pernah mengatakan, jika engkau melihat kematian pada seseorang, berikanlah khabar gembira kepadanya agar dia bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Jika dia masih hidup, jadikanlah dia takut kepadanya. Mana dia beri khabar gembira kepada dia agar bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan berprasangka baik. Jika engkau melihat kematian pada seseorang, dah mati tak nak pesan, tuan-tuan. Melihat kematian. Melihat kematian ni tanda, tuan-tuan. Tanda-tanda kematian. Dah nampak dah ada dah pada dia. Ingat, bagi pesan. Sama kalau kita pergi ziarah, tuan-tuan.
Bila kita pergi ziarah seseorang, bila kita tengok, macam saya sendiri bila pergi tengok yang kita nak rawat tadi, dia dah hampir dengan kematian. Bila dah hampir kematian ni tuan, kita akan selalu pesan pada dia, banyakkan zikir tuan Haji, banyakkan zikir puan Hajar, banyakkan zikir. Tak boleh sebut la ilaha illallah, sebut Allah pun tak apa. Saya kata sebutlah Allah, 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 Allah. Biasa kita akan pesan. Bila mana tanda-tanda kematian tu dah nampak pada tubuh badan dia tuan-tuan, saya sendiri akan secara peribadi saya akan pesan tuan-tuan, buatlah zikir tu, buatlah zikir ni. Tapi biasanya saya akan suruh buat la ilaha illallah ataupun ambil perkataan Allah saja pun sudah memadai dah tuan-tuan. Jadi paling tidak Allah, Allah, Allah sehingga akhir. Kadang-kadang bila dia buat begitu tuan, makna tuan di akhir hayat dia menyebut perkataan Allah paling tidak tuan-tuan. Jadi kita akan sebab tu tengok tanda kematian ataupun maksud hadis ni tadi adalah tuan-tuan, khabar gembira kepada dia ketika kematian, mana dah mati, bagi tahu. Sebab tuan-tuan walaupun dah meninggal tuan-tuan, sebab tu kalau dari segi pembicaraan berkenaan roh masih lagi berkeliaran, cuma roh dia tak balik tuan-tuan. Manusia tu tidak balik, jasad dia tidak balik. Bila kematian saja, roh ni akan ditempatkan satu alam, nama dia alam barzakh. Roh ni akan pergi kepada alam barzakh. Tubuh badan kita berada di alam kubur pada waktu itu. Dan ada, nanti kita akan bincang kan, akan bincang dalam ni tidak ada, insya-Allah kita bincang lebih lanjut nanti. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, mana itu kalau dah hampir dengan kematian ataupun telah pun berlaku kematian, dan pesan supaya berprasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah matikan dia tu ada sebab. Allah matikan dia satu sampai masa dia. Kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu masanya tuan-tuan. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya mungkin Allah nak selamatkan kita daripada sesuatu keadaan. Bila mana satu keadaan tu mungkin lebih teruk daripada itu, jadi Allah matikan kita awal-awal. Allah tarik nyawa kita. Tapi sampai masa dia lah tuan-tuan. Sampai masanya. Bila cukup sampai masanya tadi tuan-tuan, Allah akan tariklah nyawa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika dia masih hidup, jadikanlah dia takut kepadanya. Makna bagi nasihat. Bagi nasihat, cakap. Macam kita duk cakap pagi-pagi ni lah tuan-tuan. Macam saya duk cakap pagi ni sebagai peringatan untuk diri saya terutamanya tuan-tuan, dan untuk kita semua. Yang mana kita cerita berkenaan dengan kematian. Kita cerita kematian ni benda perkara yang paling menakutkan kita tuan-tuan. Kematian ni antara perkara yang paling menakutkan kita tuan-tuan, yang hidup pada zaman sekarang ini tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita mungkin tidak cukup persediaan. Kita tak cukup segala-gala tuan-tuan. Tak cukup dengan amalan kita, persediaan kita. Tuan-tuan, berapa hari kita berselawat sekali tuan-tuan? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali sehari tuan-tuan? Ni dah dekat dengan apa nama? Dah dekat dengan hujung-hujung Rejab tuan-tuan. Besok tuan-tuan. Jadi kita ingat Nabi kadang-kadang ada waktu-waktu dia. Kita ingat Nabi ada masa-masa dia. Tidak seperti mana para sahabat cintakan Nabi. Mereka tunjukkan memang mereka ni sempat hidup bersama dengan Nabi SAW. Kita cukup beruntung juga tuan-tuan. Nabi kata apa? Tuba liman ra'ani wa yu'minu bih. Nabi kata beruntung orang yang hidup pada zaman aku dan beriman dengan aku. Summa tuba, kemudian lebih beruntung Nabi kata. Wa tuba. Nabi ulang sampai 3 kali tuan-tuan. Summa tuba, wa tuba. Dan lebih beruntung. Liman lam yarani wa aminu bih. Ataupun wa amanami. Ya, tuan-tuan. Orang yang tidak pernah melihat aku tapi beriman dengan aku. Sahabat tanya Rasulullah, siapa dia? Umat akhir zaman. Umat aku di akhir zaman. Kita tuan-tuan, kita antara tuan-tuan yang mana Nabi SAW ni tuan-tuan, kita tak pernah hidup zaman Nabi. Kita hanya belajar daripada sejarah yang diceritakan kepada kita. Dan tuan-tuan, syukur kerana Allah utuskan Nabi Muhammad SAW, sehingga syiar Islam itu tersebar hingga ke hari ini. Dan alhamdulillah kita sendiri pun dapat menganut agama Islam itu sendiri. Kerana ini takdirnya. Ini takdir Allah dah tentukan kita duduk bersama-sama dengan Islam tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, sungguh berbeza dengan ingatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat juga Nabi tuan-tuan, ingat. Tapi sekali-sekala tuan-tuan, bila mai Ramadan, ingat ni dekat-dekat Ramadan, ingat Nabi. Ni paling dekat ni Isra Mi'raj tuan-tuan. 27 Rejab tuan-tuan. Isra Mi'raj ini antara peristiwa-peristiwa yang penting yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana berlaku perkara-perkara penting, ada sejarah-sejarah besar yang berlaku dalam Islam tu sendiri, barulah kita rasa cerita seronok nak cerita berkenaan Nabi, cerita berkenaan dengan Isra Mi'raj, cerita berkenaan kasih sayang Allah kepada Nabi, kasih sayang Nabi kepada Allah, kasih sayang Nabi kepada sahabat kepada Rasulullah, cerita berkenaan dengan kasih sayang, cerita berkenaan Nabi, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hari tertentu datang bulan Ramadan, teringat akan Nabi SAW. Bila mana bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang kita bacakan hari ini tuan-tuan. Begitu juga habis Ramadan tuan-tuan, ingat Raya Haji, ingat apa semua, adalah waktu-waktu dia tuan-tuan. Terutamanya bila Maulid Nabi lah tuan-tuan, 12 Rabiul Awal, orang tahu itu semua masjid, semua surau dia buat program-program berkaitan sambutan Maulid Rasul. Tapi paling tidak alhamdulillah lah tuan-tuan, paling tidak mereka menyambut, kita sendiri menyambut walaupun kita tak ingat hari-hari tuan-tuan. Saya ada kawan-kawan saya tuan-tuan, dia buat kadang-kadang sehari selawat dan 20,000 tuan-tuan. 20,000 kali sehari tuan-tuan dia buat selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa sehari. Selawat ni ada yang panjang, ada yang pendek lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak bawa selawat jenis apa pun bawa lah tuan-tuan. Apa je jenis selawat, tuan-tuan nak baca selawat Fatih, silakan. Tuan-tuan nak baca selawat Tafrijiyah, silakan. Tuan-tuan nak baca selawat Trib, selawat Syifa, silakan. Tuan-tuan nak baca selawat yang biasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silakan. Tuan-tuan nak buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Tuan-tuan nak buang lagi Allahumma salli ala Muhammad, Allah salli ala Muhammad pun boleh tuan-tuan. Selawat lah. Kawan saya selawat 20,000 tuan. 20,000 satu hari tuan-tuan dia selawat. Kerana apa kalau kita tanya tuan-tuan? Kerana dia kata aku teringin nak duduk dekat dengan Rasulullah. Tuan-tuan, kita berapa kali selawat sehari tuan-tuan? Berapa kali kita selawat dalam masa satu hari? Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian, makin kurang kita berselawat kepada Nabi, makin jauh kita akan duduk dengan Nabi. Makin jauh kita akan duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam akhirat nanti tuan-tuan. Kita nakkan syafaat Nabi tapi kita duduk jauh. Macam mana Nabi nak syafaatkan kita kalau kita duduk jauh tuan-tuan? Sebab itulah kena duduk dekat. Duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa duduk dekat? Senang untuk kita minta syafaat, mudah untuk kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini yang umat aku yang selalu selawat kepada aku. Nabi tahu tuan-tuan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Nabi tahu. Jadi tuan-tuan, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak ikut macam kawan saya 20,000 tuan-tuan, buatlah 30,000. Buat banyak tuan-tuan, buat banyak. Ataupun buatlah beberapa tuan-tuan. Paling tidak kita berselawat setiap hari tuan. Setiap hari banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat tersebut kita akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahan pertama sekali kita boleh bertemu dengan Nabi. Sebab ada bertemu ni tu sewaktu kita dah mati, ataupun bertemu sewaktu kita masih hidup sekarang ini melalui mimpi. Sebab mimpi kan, barang siapa bermimpi berjumpa dengan aku, ketahuilah itu adalah aku. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai aku, Nabi kata. Dan kalau kita bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu tidur, ketahui bahawa itu adalah benar-benar, betul-betul kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab syaitan tidak boleh menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tak boleh. Banyak benda lain dia boleh serupai. Para sahabat boleh menyerupai ayah kita, menyerupai mak kita, boleh. Tetapi dia tak boleh menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi satu keistimewaan tentang Allah, satu keistimewaan, tak boleh menyerupai Nabi, syaitan itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, jom kita tengok hadis yang lain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan sesekali salah seorang di antara kalian mati sehingga dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala
Sebab sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah SWT merupakan harga syurga. Berprasangka baik, buat baik, semuanya lah tuan-tuan. Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan bahawa Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka suka mengajar seorang hamba menyebut kebaikan amalan-amalannya ketika menghadapi kematian, sehingga dia benar-benar berprasangka baik pada Tuhannya. Dalam Al-Musannaf, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud pernah menyatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, tidaklah seseorang berprasangka baik kepada Allah melainkan dia akan memberikan sesuai dengan prasangkanya itu. Maknanya tuan-tuan, ada ni cerita, bila kita berprasangka baik dengan Allah, Allah akan turut beri benda baik kepada kita. Jadi kalau kita berprasangka tak elok kepada Allah, Allah tak buat apa pun tuan-tuan, Allah tak balas pun. Tapi bila mana kita berprasangka baik, kita berfikiran baik kepada Allah Subhanahu Taala, Allah akan bagi benda yang baik juga dalam hidup kita. Sama ada hidup kita daripada pagi sampai petang ke, ataupun hidup kita selama ini, Allah akan bagi benda-benda baik, cerita benda-benda baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga kalau kita perhatikan antara benda baik, banyak orang berprasangka baik dengan Allah Subhanahu Taala, terlampau banyak. Dan kita paling mudah tuan, kita tak tinggalkan amalan-amalan, kita tak tinggalkan arahan-arahan, kita tak tinggalkan perintah-perintah yang wajib yang Allah arahkan kepada kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Buat benda-benda wajib, tambah benda-benda sunat. Bila kita tambah ni tuan, sebagai pelazat, kita masak nasi goreng. Ya, nasi tu wajib dah tuan, nasi tu tadi wajib, nasi goreng. Dia ada perencah-perencah dia. Bila letak perencah, letak bawang, letak kicap ke, letak apa ke tuan-tuan letak, dia akan jadi lebih sedap nasi goreng tu tadi. Tapi kalau nasi goreng kosong gitu saja, digoreng gitu kosong gitu saja, ia boleh makan tuan-tuan, tapi kurang kelazatan dia, kurang kesedapan dia. Begitu juga dengan hidup kita ni tuan-tuan. Jangan sekadar buat yang wajib saja. Ialah paling-paling tidak dia buat yang wajib. Tapi bagi kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Taala, yang beriman dan bertakwa kepada Allah tuan-tuan, jangan bukan sekadar buat yang wajib, malahan kita buat juga perencah-perencah yang sunat tadi, untuk menambah perisa, untuk bagi amalan kita tu lebih baik, amalan kita lebih bagus berbanding dengan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ahmad Ibn Athilah menuturkan bahawa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku adalah sebagaimana berprasangka hamba-Ku terhadap diriku. Oleh kerana itu, hendaklah dia berprasangka baik terhadapku kesekehendak hatinya. Mana tuan, macam saya cakap tadilah, Allah akan sentiasa berprasangka baik kepada kita bila mana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kita tidak berprasangka baik, Allah juga begitu. Jadi kena sentiasa kena buat benda-benda yang baik, kena sentiasa menuturkan benda-benda yang baik, supaya Allah juga memberikan benda-benda yang baik ke dalam hidup kita. Seterusnya tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah sebagaimana berprasangka hamba-Ku terhadap diriku. Oleh kerana itu, hendaklah dia berprasangka terhadapku sekehendak hatinya. Jika dia berprasangka baik, yang demikian itu adalah untuknya sendiri. Jika dia berprasangka buruk, yang demikian itu pula untuk dirinya sendiri. Apa-apa pun tuan-tuan yang kita buat, tuan-tuan, kita buat jahat ke, buat baik ke, kita baik dengan Allah ke, jahat dengan Allah ke, untuk diri kita sendiri tuan-tuan, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri. Bila mana diri kita ni baik dengan Allah SWT, Allah juga baik dengan kita, tuan-tuan. Muaz bin Jabal menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kalian sudi mendengar, aku akan memberitahu kalian apa yang pertama kali diucapkan Allah SWT kepada orang mukmin pada hari kiamat kelak, dan apa dikatakan kepadanya, mereka kepadanya. Tentu ya Rasulullah, kami menjawab tuan-tuan, bahawa Rasulullah pernah bersabda tuan-tuan, jika kalian sudi mendengar, jadi kalau kamu semua nak dengar, aku akan memberitahu kalian apa yang pertama kali ucapan yang Allah kepada orang-orang mukmin di hari kiamat kelak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya, tentu ya Rasulullah,
Lebih lanjut, baginda menuturkan, sesungguhnya Allah akan berkata kepada orang-orang mukmin, apakah kalian ingin bertemu denganku? Mereka menjawab, ya wahai Tuhan kami. Allah bertanya lagi dengan lebih lanjut, mengapa demikian? Lalu mereka menjawab, kami sangat mengharapkan maaf dan ampunanmu ya Allah. Akhirnya dia menyatakan, telah aku wajibkan ampunan bagi kalian. Ini antara dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ucapkan bila pertama kali kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Al-Mubarak menuturkan bahawa Uqabah Ibnu Muslim pernah berkata, tidak ada sifat dalam diri seorang hamba yang lebih dicintai Allah daripada kerinduannya bertemu dengannya. Tidak ada sifat dalam diri seorang hamba yang lebih dicintai Allah daripada kerinduan yang bertemu dengannya. Mana Allah suka kalau kita sentiasa ingatkan kematian lah tuan-tuan. Kita sentiasa ingatkan kematian. Kita rindu akan kematian. Sebab apa? Sebab kita nak rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Allah suka kepada orang yang rindu dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita nak berjumpa dengan pencipta kita. Kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini antaranya lah tuan-tuan. Antaranya bagaimana kita nak melahirkan, menzahirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan antaranya dengan sentiasa ingat kematian dan kita sentiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mudah-mudahan berprasangka baik tersebut, Allah juga akan berprasangka baik kepada kita tuan-tuan. Dia bergantung kepada kita. Kalau kita sangka baik, dia akan jadi benda baik. Tapi kalau kita sangka yang buruk, dia akan jadi buruk juga kepada kita. Tetapi bila mana kita sangka baik, insyaAllah Allah akan sentiasa berprasangka baik dengan kita. Ruh kita nanti akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang dibincangkan, kenapa kamu minta jumpa aku? Kerana kami memohon keampunan dan kemaafan daripadamu. Lalu Allah kata apa? Sentiasa dimaafkan untuk kamu. Tuan-tuan, ini antara dialog yang akan berlaku bila mana berlaku sejak kematian. Roh kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang lagi cerita dia tuan-tuan. Jadi nanti kita sambung kemudian tuan-tuan. Kita sambung kemudian. Sebab hari ni saya pun nak bawa anak pergi check up tuan-tuan. Bawa anak pergi check up. Dia ada check up yang bulanan punya. Jadi tuan-tuan, cukup sekat itu tuan-tuan. InsyaAllah zikir nanti tuan-tuan buat lah. Buat tuan-tuan. Buat. Saya nak cepat sikit hari ni. Jadi tuan-tuan, insyaAllah tengok malam nanti. Malam ni saya ada ceramah Isra' dan Mi'raj. Kalau kata saya boleh buat live, saya cuba buat live. Jadi pada malam ni kelas saya, yang kelas pengajian yang berkenaan perubatan mungkin tak ada lah tuan-tuan. Mungkin tak ada pada malam ni. Sebab saya ada jemputan untuk Isra' dan Mi'raj. Okey tuan-tuan, cukup setakat itu saja. Mohon maaf jika terkasar bahasa terlepas cakap, terlepas kata. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.